Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala pilih kita dalam orang kampung Pasir Gajah ni boleh hadir ke masjid secara berjemaah, pula dengar tazkirah, dengar pengisian. Orang yang dipilih sahaja yang boleh sapa ke masjid. Hak tak sapa yang tak terpilih. Ustaz, kita ada urusan Ustaz tu dah pergi. Tu sebab Allah Ta'ala tak pilih. Sebab tu Allah Ta'ala sibukkan dengan urusan yang lain. Kalau tak ada urusan, nak rehat Ustaz, letih, buat kerja buat. Betul kita letih, tetapi kita kena ingat keletihan kita tak akan gimana kalaulah kita tidak mengisi rohani kita. Zahir kita isi dah dengan wang ringgit, dengan harta yang kita kejar, tetapi rohani kita tak isi dengan ilmu, dengan amal, sangatlah rugi. Hari ini kita bagi tahu, kita khabar, ulama-ulama mari siapa, tok guru mari bagi tahu, kita tak ambil cana. Siapa satu masa kita nak nyesal, memang tak boleh dah lah. Nak hidup mula atas dunia, memang tak ah. Tak percaya tanya hak mati ya.
Dia nak hidup dah atas dunia. No, ha. Kalau boleh cakap, tapi tak boleh nak cakap dengan dia. Oh, kalau dia tahu, dia kalau kita dengar mereka yang duduk atas dunia dalam keadaan kerugian, apabila mereka bercakap kepada orang-orang atas dunia, nescaya orang atas dunia akan terus bertaubat. Orang atas dunia terus buat amal ibadat. Kadang-kadang sanggup tinggal dunia yang dia kejar lama ni, dia akan pergi ke ibadat. Sebab apa? Sebab dia nampak. Sebab dia dengar. Baik itu dunia ni tipu daya. Kita tak boleh nak lihat. Muslihat. Dunia ni juga ujian bagi orang mukmin. Lepas tu kata setengah ulama, syurga bagi orang mukmin adalah syurga yang hakiki, iaitu akhirat. Syurga bagi orang kafir atas dunia lah. Dia nak buat apa atas dunia ni lah. Tak, dia nak jahat warna pun. Tapi dia kena ingat, azab yang sangat tersesat perit di akhirat pula. Dan orang yang Islam, kalau dah jaga Islam dia, boleh terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah. Ini yang kita bimbang. Ini yang kita takut. Dan tujuan kita duduk dalam majlis ilmu, Nabi sebut dalam satu hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an fala au muhibban. Sakit tekuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iklan sementara. Dah lama dah apa pula tengok iklan, tunggu. Oh, Allah baru nak start. Iklan dah. Dah hafal 5 minit. Dah. Kuliah dah boleh rasa nak minum air. Dah. Allahumma salli Muhammad. Baik. Kita sebut tadi kun aliman. Nak jadi alim dah, dah start tua dah. Muda boleh lagi jadi alim, boleh jadi tok guru lagi muda. Dah kita dah belajar baik-baik agama. Kena belajar. Baru mula boleh alim. Jadilah kamu orang alim. Orang alim ni orang ngajar. Orang belajar orang, boleh bawa orang. Au muta'alliman jadi orang yang belajar. Au mustami'an jadi orang yang mendengar. Malam ni kita dikira orang mana? Orang dengar. Walaupun kita dah sibuk dengan kerja kita, kita sempat lagi mari ke masjid, mari ke surau, mari ke tempat ibadat untuk kita mendengar. Au mustami'an, au muhibban. Dalam hadis yang lain Nabi sebut au muhibban. Siapa muhibban? Kasih kepada orang alim, kasih kepada orang yang belajar, kasih kepada orang yang mendengar. Fala takum khamis, jangan kamu jadi orang yang kelima. Fatuhlik, celakamu. Nabi sebut celaka orang yang kelima. Siapa orang kelima? Alim budak. Allah selamat. Belajar budak malah. Lepas tu yang ketiga, dengar pun malah juga. Hak letihnya aku cara hilang orang-orang berat. Dah ke mana? Tak apa letih butuh agama. Tapi mu tak boleh dengar juga susah. Susah kali ya. Ada boleh dah awak warna ya. Orang-orang alim, kau cakap mu selalu dengar je. Dengar pun tak beda. Dah suruh mu cakap pun mari duduk dalam majlis mu dengar. Dengar pun dah juga. Au muhibban, sibuk sangat kasih kepada mereka. Mereka orang alim. Ni kita betul orang alim, bodoh. Orang alim pula dia kata macam-macam.
Orang belajar, belajar pondok saja, tak pakar. Kita marah ke orang pondok. Ada tak jenis lagu bodoh gitu? Lah. Budak pondok tu hari panggil buat maya-maya. Budak orang ngajar agama tu maya-maya. Apa dia kata? Hak bodoh ni bagi aku. Hak bodoh, hak cerdik pada. Apa dia panggil? Oh, marah. Ni baru mukadimah. Dah asal tajuk lagi. Dah Allah selamat. Jangan marah, kurang. Dah, tu dia. Dia disebut sebagai orang yang muhibbah. Orang belajar. Orang dengar. Mu dengar Ustaz Mak kabur. Oh, ia belebel. Wow. Tak yang gigi lah. Marah orang dengar pula. Marah orang dengar pula. Benci orang dengar. Ni Nabi sebut orang yang kelima tadi. Orang yang celaka ni. Dengar dok ni dok lalah. Kasih kepada mereka pun dok juga. Benci mereka ini. Orang ni memang tak dapat rahmat Allah. Orang lagu ni memang tak dapat rahmat Allah. Aku kabur bukan saja-saja. Ada dalil. Apa itu? Orang yang nak dapat rahmat Allah. Tak dapat tidak dia jadi orang yang kasih kepada orang yang belajar. Dia kasih orang yang mengajar. Dia kasih orang yang mendengar. Ataupun dia menjadi orang yang mendengar. Ataupun menjadi orang yang belajar. Ataupun menjadi orang yang mengajar. Ataupun orang yang alim. Nabi sebut dalam hadis yang lain. Idza maraltum bi riyadil jannah fartau. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqul zikr. Apabila kamu lalu dengar, tak mu tahu ada satu tempat tu tamat-tamat syurga, fartau, maka kamu duduk. Mari berhenti, mari dengar, mari masuk masjid. Mari masuk surah Bala, tempat ibadat, tempat tamat-tamat syurga. Hak Nabi sebut ni, fartau, mari. Duduk, singgah. Qala, tanya sahabat radhiyallahu anhum, sebahagiannya bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu tamat-tamat syurga ya Rasulullah? Rasulullah jawab mana? Halaquz zikr, majlis ilmu. Ni, mana ni? Tak, adalah dikira majlis ilmu. Majlis yang memperingatkan kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu baik bagi orang mukmin. Saya mari sini bagi peringatan kepada tuan-puan, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua yang ada di dalam majlis ini dimuliakan oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin lah, takut nak amin. Tak benda molek kita doa. Tak, jangan takut untuk kita amin perkara-perkara yang baik. Moga-moga kita tergolong dari golongan orang yang Allah Ta'ala kasih dan Allah Ta'ala beri rahmat, Allah Ta'ala beri kasih sayang dia kepada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Majlis ilmu yang kita sebut, Nabi sebut, kamu suruh duduk dalam majlis ilmu. Ya. Saya hanya ambil daripada guru. Nak kata saya ni alim tak tak alim tamat tak. Sebab saya ambil hak Imam Syafi'i, saya ambil hak Imam Ghazali, saya ambil hak ulama-ulama. Ada alim juga ambil hak ulama-ulama buat dah. Hak para ulama dah. Tapi orang lain tidak. Orang lain tidak. Imam Ghazali baca kitab Imam Ghazali, kata Imam Ghazali pun tak betul lagi. Alah bodoh. Dah, orang lain ni baca kitab orang kata ke orang pula. Tak betul lagu tu, tak ada adab langsung.
Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kamu. Asbab ulama-ulama dahulu. Mu boleh bercakap, mu boleh mengajar, mu boleh bercerita tentang agama. Kenapa? Kerana mereka yang telah memberi jalur-jalur supaya kamu dapat belajar, kamu dapat tahu. Nak suruh kita pergi ambil cedok Al-Quran, cedok hadis. Kamar mana hari ni? Cedok Quran, cedok hadis. Jadi sesak parah. Sebab tak pada, tak ada ilmu alat, tak ada ilmu yang boleh memahamkan kita Al-Quran dan hadis. Kalau kita cerita bab terjemahan, banyak terjemah boleh. Aku pun boleh terjemah ikut pandai aku. Tetapi kita nak terjemah, biar kita terjemah ikut kaedah, ikut kefahaman yang telah ditetapkan dan jalur dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu yang sebenarnya. Maka lahirlah ulama-ulama yang mereka menjaga agama ini. Lahirlah adalah ulama akidah, ulama syariat, yakni ulama fiqh. Lahirlah ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi dan sebagainya. Ni lahir mereka ni supaya apa? Jaga. Kadang-kadang mereka kata mereka ahli akidah tapi salah dan sesat. Kadang-kadang mereka ni kata mereka ni ahli fatwa, ahli fiqh. Rupanya fiqh ikut kepala otak. Mereka kata mereka ni ahli tasawuf, tasawuf ke laut. Tak ada. Bukan kita kata tasawuf tu semua betul. Ada hal salah. Imam Ghazali pun kata tasawuf ada hal tak boleh. Bukan tasawuf tu tak boleh. Orang yang merasakan. Sebab tu lahirlah ulama-ulama yang membentuk, yang menjiwai, yang merasai hakikat tasawuf yang sebenar. Kalau ni dah ada dengar orang-orang kata tasawuf dia tak boleh lah, tak pakai. Tasawuf mana nak kabur? Akhlak. Tasawuf tu lah akhlak. Yang disebut oleh Nabi SAW. Ma huwal ihsan. Ihsan apa dia ihsan? Anta'budallah. Kamu menyembah Allah. Seumpama Allah ka'anna tarah. Yang ini Allah Ta'ala melihat kamu. Dan kamu menyembah Allah seumpama kamu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika kamu tidak melihat, tak dapat melihat Allah, kamu meyakini bahawa Allah Ta'ala melihat kamu. Itu tasawuf ihsan. Ataupun disebut sebagai akhlak. Akhlak ni budi pekerti, baik, molek, comel. Itulah tasawuf. Tu jangan silap faham pula. Dah. Molek-molek dia duk mayar bang, duk pakai gawai juga. Sebab tu ia kena ada belakang, ia kena lekat belakang 3 kali. Ya, ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu tasawuf. 3 ni wajib kena belajar, wajib kena sama, kena satukan. Ia tak boleh asing-asing. Ia kena ada belakang dalam diri setiap orang. Nabi SAW sebut, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu fardu ain, dan menuntut ilmu fardu ain itu di atas tiap-tiap batang tubuh lelaki dan perempuan, wajib. Menuntut ilmu satu kefarduan. Menuntut ilmu itu satu kefarduan di atas tiap-tiap lelaki maupun perempuan. Sama belakang. Wajib kena belajar. Dalam ni kita belajar dah habis lagi. Banyak lagi dah habis. Sebab semayang pun tukar bimbang lagi. Syarat dengan rukun tukar lagi. Dan kita nak tanya, apa beza syarat dengan rukun? Tahu beza tak syarat dengan rukun? Kalau dah cukup syarat sah semayang, tak sah semayang. Kalau dah buat rukun, tak sah semayang, batal semayang. Betul tak? Lebih kurang je Ustaz. Tak sah, batal. Mana sah? Sama je. Tu kena belajar.
Contoh, kadang-kadang orang tanya, air semayang, rukun semayang ke? Air semayang, rukun semayang ke? Rukun ke syarat? Air semayang. Wudu mudah cerita. Allah susah nak sebut. Dah, wudu. Wudu tu rukun ke syarat? Tak boleh nak jawab. Berat. Dah. Wudu rukun ke syarat? Syarat. Syarat. Wudu memang syarat. Dah. Wudu dengan syarat. Ada orang kata, tak rukun kalau dah ambil wudu tak sah mayang. Memang tak sah mayang kalau dah ambil wudu. Tapi bukan rukun. Sebab apa? Kalau wudu tu rukun, kalau mau ambil, mesti kena ambil semua mayang. Faham tak? Tak nanti mu kena mayang, mu kena ambil semua. Tapi dia bukan rukun, syarat. Nak sah mayang, kena buat syarat. Sebab syarat ni luar daripada perbuatan solat itu sendiri. Dia bukan duduk dalam solat. Dalam solat ni, kalau kita tinggal rukun, tu rukun. Rukun yang beza. Rukun ni perbuatan dalam solat. Terjadi dia batal solat sebab tinggalnya rukun. Tapi kalau kita nak semayang, kalau tahu syarat, tak dari awal dah sah dah semayang. Dah semayang dah ambil semayang. Sah dah semayang. Semayang dah ambil semayang. Sah dah semayang. Tak sah. Ada orang tanya kita, rawak. Dia kata, Ustaz, kita ada dengar kata kalau air semayang, dia batal air semayang kalau kita ketuk yang sekali, pertama, kalau ketuk yang kedua tak batal. Ketuk pertama batal air semayang, ketuk kedua tak batal. Mazhab mana ke bawah? Nak tanya betul tak? Betul tak? Ketuk pertama batal, ketuk yang kedua tak batal. Dah batal air semayang. Betul tak? Ustaz Mak bawa ajaran sesat pula Dah, tu ni. Ketuk pertama batal, kalau ketuk kali yang kedua tak batal. Betul tak? Apa? Dah ada air semayang dah. Cantik. Pandai dah tu. Biasa mengaji tu. Ada biasa mengaji ramai ke. Dah. Doktor Ustaz. Baruh lah tu Ustaz tu. Dah ada itu. Lama dah. Aku dah ingat kat ni. Aku kata gitu. Betul lah Ustaz. Tak risau gitu. Aku kata betul lah. Apa? Dah pertama tu batal dah air semayang. Yang kedua nak batal pun nak ada air semayang dah. Nak molek pun ada air semayang dah. Batal dah dah. Air semayang ada dah. Memang nak batal air semayang sebab tak ada air semayang dah. Kalau ada ambil pula air semayang, batal pula. Faham ke tak? Kena faham ni. Faham tak? Mu ketung. Kamu ambil air semayang, mu ketung. Kita bagi ketung pula lah ni. Dah. Lepas pada tu, mu ketung pula yang kedua. Ketung sekali. Lepas tu ketung pula yang kedua. Orang kata tak batal air semayang. Memang tak batal sebab tak ada air semayang dah. Saya kalau lepas mu ketung, mu ambil air semayang. Lepas tu mu ketung pula. Tu pertama pula nak gigi yang kedua dah. Faham ke tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tu orang cerdik bandar tu mikir. Tak. Nak kena teriak sese. Tak. Tu dia. Baik. Nak tabur ni wajib, kita kena belajar. Tak. Hari ni kita masuk di bulan yang mana disebut sebagai bulan Ma'al Hijrah. Tahun baru. Dalam Islam ni dia ada tahun baru. Dia tahun baru apa? Tahun baru Hijriah. 1442 Hijrah. Menandakan bahawa kita dah hampir kepada lebih daripada 1400 tahun.
Biasa-biasanya selepas daripada 1000 tahun akan lahirnya mujaddid. Dan orang yang akan menyelamatkan dunia. Dan kemungkinan besar kita akan hampir kepada kiamat. Nak menutup dah lama dah. Biasanya dah apa masih lahirnya Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi selepas kewafatan Rasulullah tak ada dah. Nabi-Nabi yang meneruskan ajaran Nabi adalah para alim ulama. Dan Rasulullah jamin agama yang adalah dibawa oleh Nabi adalah paling sempurna. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ni Nabi sebut. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Dah, berseronok-seronoklah kamu dengan agama kamu. Semuanya aku telah redha Islam sebagai agama kita. Moga-moga yang kita anut pada hari ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebut apabila agama itu telah sempurna datang kepada kita, maka yang datang kepada kita adalah daripada para alim ulama. Ulama yang bertanggungjawab untuk menyebarkan ilmu Islam sehingga di akhir zaman. Walaupun ramai manusia, ramai musuh-musuh daripada musuh Islam yang cuba memesongkan akidah umat Islam, yang cuba memecah belah umat Islam, yang cuba membelagakan antara umat Islam. Tetapi Allah Ta'ala kata dia akan jaga agama sehinggalah Allah Ta'ala akan melahirkan Imamul Mahdi. Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah daripada Bani Hashim yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman. Kemungkinan kita ni hampir di akhir zaman dah. Dah orang tanya, dah Imam Mahdi lahir dah lagi? Wallahu a'lam. Mungkin boleh jadi Imam Mahdi dah lahir. Dah ada mana? Aku pun dah tahu. Mu tanya aku tu buat apa? Dah, Imam Mahdi ada mana? Dah tahu. Ciri-ciri dia ada ditunjuk atau diberitahu daripada adik-adik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu antara yang kita sebut dari nama dia Muhammad bin Abdullah daripada Bani Hashim, keturunan Nabi. Dah sama nama ustaz tak sama. Dan nama aku pun nama Muhammad Abdullah juga. Ke Imam Mahdi dah. Pelawak mu ni. Tak. Aku bukan. Tak. Keturunan Bani Hashim. Yakni keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Hasan. Dah aku bukan keturunan Nabi. Kalau aku keturunan Nabi Malaysia apa panggil apa? Syahid tak? Syahid. Syahid Habib. Tu tak? Tu. Jauh dah betul dah tu. Tak. Imam Mahdi dia akan membentuk masyarakat apabila dalam keadaan kecerawaan. Dan ketika tu kita boleh dapatlah kebenaran dan kebatilan. Masa tu kebenaran dan kebatilan. Dia akan menyatukan umat yang nak bersatu. Dan apabila umat yang duduk atas pagar tak ada dah. Dan ni ada lagi belah-belah pihak tak ada dah. Islam dah kufur ketika tu. Hak ikut Islam, ikut Imam Mahdi. Hak kufur, ikut Dajjal. Ikut orang Yahudi, ikut orang Nasrani. Tu. Apabila lahirnya Imam Mahdi, munculnya Imam Mahdi, tidak ada lagi orang yang mana duduk tengah-tengah, tak ada dah. Yang akan ada orang yang ikut Imam Mahdi adalah orang yang benar-benar Islam. Tak ikut Imam Mahdi, tak benar Islam dia. Tak betul Islam dia. Ni. Di akhir zaman memang ada. Ni. Bantu kita minta dengan Allah biar kita ni antara tentera dan antara pengikut yang mengikut Imam Mahdi rahimahullahu ta'ala. Radiyallahu anhu. Amin.
Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Lebih daripada 1400 tahun Nabi meninggalkan kita. Nabi meninggalkan ajaran Islam untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis ini akan dijaga oleh manusia-manusia yang nak membela agama Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita di antara manusia yang membela agama Allah, yang sentiasa mati kerana Allah, bukan kerana keduniaan. Ada orang mati kerana dunia, bela keduniaan, tapi apabila berhadapan dengan bab agama, dia lari jauh awal-awal lagi, takut. Sedangkan mati itu pasti. Kita semua ni akan mati. Nak hak tua-tua. Ustaz kata hak tua-tua nak mati, Ustaz. Berasa hati, Ustaz. Memang hak tua yang akan mati. Hak muda dah mati ke? Mati juga. Dah, malaikat dah tanya, mu mati esok, dosa hidup kabur kamu. Ada orang umur dalam perut duduk dalam perut mati. Duduk lahir lagi atas dunia. Ada orang hidup seminggu mati. Dah kalau hak tua lagi dah dekat dengan mati. Minta maaf lah kalau hak tua-tua terasa pada malam ni. Tapi itulah hakikat dia. Bila lagi masa kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dah waktu tua dah kita ni. Waktu kita nak berhadapan, nak berjumpa dengan Allah, adakah kita dah bersiap sedia untuk menghadap Allah Subhanahu Taala? Dah muda, dah ya berhadapan, hei, wajib juga. Bukan hak tua je, hak muda pun lagi lah. Sebab hak muda lah ramai lah ni mati. Dah main motor, bam, accident, tak. Toki umur 100 tahun dah mati lagi. Duduk atas katil dah tu. Sebulan dah duduk atas katil. Ada kata 10 tahun dah duduk atas katil Toki. Dia dah duduk atas katil, duduk atas motor sedak, tiba-tiba mati. Aku kata bukan pelawak betul. Cerita benar. Dah, biar aku dah tahu dah. Dah, kalau ada gitulah nak kabarnya, hak muda pun gitu juga. Pak tu kena siap sedia. Dah, mana tahu. Kalau mu dah bawa motor pun orang langgar mu. Dah lah, ni dah lagi ke? Dah. Driver mabuk Wow. Habis. Sekedar bahang. Dah, supermarket ni lalu. Tak kira. Orang awak atas dia untuk ketegasan lah kepada orang yang minum arak, mabuk kenapa. Lawan pula, bodoh lagi. Dah, biarlah. Dah. Supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga. Agama lain pun ajar tak boleh mabuk. Bukan Islam je ajar. Sebab tu kita kena muhasabah belakang. Sebab tu kita sebut ni kullu. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai kematian. Akan mati, akan mati, akan mati. Kita ingat tak mati? Tak ingat. Awal rasa senang sikit, ingat mati. Baru rasa rendah diri. Baru rasa sedar bahawa aku ni akan kembali kepada Allah. Tak percaya tengok ayah kita yang telah meninggal dunia. Tak percaya tengok adik-adik kita yang telah meninggal dunia. Tak percaya tengok waris-waris kita yang telah meninggal dunia. Mereka dah mati dah. Ada mati muda, ada mati tua, ada mati kecil, ada mati belaka. Lepas tu kita kena sedar. Kita kena ingat masa banyak manakah persiapan kita untuk menghadapi kematian. Sesungguhnya kematian itu akan datang bila-bila masa, bila-bila saat ianya tiba. Kita akan awal walaupun
seminit tak akan kurang walaupun sesaat, tak akan awal pun walaupun sesaat. Siapa aja mati. Hari-hari malaikat Israel mari tengok. Lambat lagi ke mati. Kalau kita jenis buat jahat pula mati-matilah cepat. Dah, tengok dah senarai tak ada lagi. Tengok dah senarai tak ada lagi. 100 tahun dah umur. Tak ada lagi. Lambat umur mati. Dah lah buat jahat. Dah. Kita tengok semua kita hari-hari. Bukan tengok mu aku pun tengok ke. Dah. Bila ustaz mana mati. Bila ustaz mana mati tengok. Tengok. Tak siapa-siapa bawa mana ada pun tengok hari-hari. Orang lagi kita dapur malaikat Israel tengok kita. Kejut kita rasa. Tak benda ni tak nampak. Kalau benda tu nampak. Ada ulama kata 72 kali sehari. Dia mari tengok kita kita. Kok ada nama hak mati hari ni. Yang cari nak cabut nyawa tu siapa? Israel. Cuma ada asbab. Dah ada orang yang accident. Gong. Hancur buah kereta. Tapi tak, dalam senarai tak ada ajar. Dah mati ke? Ada orang accident. Kepas. Tayar cabut sikit. Dia pun boleh-boleh ada. Dah. Tayar terdepan sikit je. Patah tayar sikit. Dia pun dagu pun lekat. Tekok. Dekat di motor. Contoh. Dah. Meninggal dunia. Padahal orang kata, dah sabar mati gitu. Dah ajar. Dia tak boleh mati ngejut gitu. Dia kena ada asbab. Tiba-tiba mati tengah tidur. Mungkin sakit jantung. Sesak nafas. Tu dia. Ada belakang mati. Mati itu memang asbab. Kalau ada asbab, marah orang dia Israel. Dah Israel jahat. Mati Israel kata, Ya Allah, kalaulah aku ditugaskan untuk ambil orang nyawa orang mati, jaga orang kutu aku. Orang kata aku. Dah. Tapi Allah Ta'ala kata, aku akan beri asbab kepada mereka. Asbab ni. Asbab ni apa? Asbab uzur, sakit jatuh, darah tinggi, kecil mani. Orang banyak nyakit ni. Ingat mati. Mungkin ingat. Tu antara sebab-sebab tu. Ada tahu sebab kenapa mu nak mati lagi. Tak tahu. Macam aku. Kok dah suara kejap ada. Tu dah lama dah tu. Tiba-tiba tengok cerita. Dah. Itu dah. Dah. Dia mati ni dah kabur orang. Kuat bunyi sini. Dah. Habis dah tu. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sambung lagi? Ke tak boleh? Tak boleh kita tutup majlis ha. Tak, kita sambung sikit lagi. Nak kabarnya, itulah kita. Tak, kita kena beringat dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita muhasabah. Baik tu antara asas kita dalam kehidupan kita kena jaga. Tak, jaga ibadat kita. Jaga semayang kita. Jaga amal ibadat kita. Yang kedua, jaga kehidupan kita, batas-batas kita sebagai orang Islam. Dan apabila kita jaga pergaulan kita sebagai orang Islam, insya-Allah kita akan jadi hamba yang bertakwa, hamba yang baik. Antara wasiat Nabi kepada umat manusia, antaranya ittaqullah, supaya kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Nak tahu apa perintah Allah, apa larangan Allah, kena belajar. Belajar pula, pastikan belajar yang benar-benar ya, sekuat-kuatnya kita belajar ilmu fardu ain yang wajib di atas tiap batang tubuh. Ni satu kewajipan. Hak lebih, kita nak belajar hak lebih pula. Dah, contohnya kita nak belajar ilmu alat. Ataupun kita nak belajar ilmu nukang, ataupun kita nak belajar ilmu kedoktoran, ataupun kita nak belajar apa-apa ilmu pun. Tak, ikut pandaimu lah nak belajar. Janji sekuat-kuatnya mu ada dalam diri kamu 3 ilmu. Aqidah, fiqh dan tasawuf. Aqidah Asy'ariyah Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua fiqh kalau ikut mazhab yang kita alami di dalam Malaysia, kita adalah fiqh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan tasawuf dengan akhlak dan para alim sufi yang mu'tabar sebagaimana Syekh
Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali sebagai rujukan, atau ulama-ulama yang muktabar. Antaranya kita boleh tengok dalam kitab Melayu Tanah Jawi kita ada kitab penawar bagi hati. Tak, apa dia sebut penawar bagi hati? Nak suruh cuci hati kita, nak suruh bersih hati kita, nak suruh molek hati kita. Apabila kita berhadapan dengan Allah, apabila kita berhadapan dengan manusia, kita tenang, kita rasa jiwa kita rasa baik, kita rasa tidak rasa susah dan kita tidak ada terikat-terikat mana-mana. Sebab apa? Sebab hati kita bebas. Kenapa? Hati kita milik Allah. Maka kita menghadap kepada Allah. Atas dunia ni hanyalah milik Allah. Apa juga kita buat adalah hak milik Allah. Apabila gitu kita faham, apabila gitu kita tahu, apabila itulah kita reti, maka insya-Allah kehidupan kita akan jadi selamat sejahtera. Apabila disuruh kita semayang, kita semayang. Apabila kita suruh buat ibadat yang banyak, kita buat amal ibadat yang banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Apabila dituntut kita belajar ilmu agama, marilah hadirlah ke tempat-tempat majlis-majlis ilmu seumpama begini. Bukan nanti ada ustaz mak cek je mari penuh. Tak. Tak ada ustaz mak tak mari asal. 3 orang je mari. Tu pun mujur ada tak imam, tak bila, tak syiok. Lepas tu kan ngajar seorang. Tak. Aku budak suki-suki ni sungguh. Dah ada yang gitu. Dah. Nyanyi. Kadang-kadang tak imam pun tak ada. Dah. Tak imam, tak bila, tak syiok. 3 orang je ada. Dah. Tak syiok jadi tak mampu, tak bila 2 orang. Lepas tu kita kena hidupkan. Dah. Nak tengok kuatnya satu tempung ataupun satu tempat itu, kuatnya Islam adalah lihatlah jemaah dia. Jemaah semayang dia tengok. Kuat dah. Tak payah tengok zuhur asar, tengok subuh ni. Sejak tak kata subuh, memang subuh tengok subuh. Subuh tu. Kalau ada lagi subuh, ada orang dia. Kalau subuh 3 orang ada adang dia. Dah cek dulu. Dah, dia kena kuat, dia kena gagah. Lebih-lebih lagi waktu subuh. Biar subuh macam maya Jumaat ni. Boleh tak buat sejak ni? Boleh tak? InsyaAllah. Tak. Kena usaha lah. Macam mana cara nak usaha? Kena pandai-pandai. Tak. Tu atas pengusaha kapur dengan masjid lah pula. Tak. Kenapa lah ni? MPKK. MPKK. Tak. MPKK dengan AJK masjid. Macam mana cara kita nak bagi orang kapur ni? Tak. Maya subuh berjemaah. Geruk orang ke? Tak. Masa siri tiap-tiap rumah ke, masuk waktu subuh. Tak. Ada pergi pasal pekas, pergi pasal mak ya. Tak. Siap-siap rumah. Tanya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk dalam rumah. Tengah tidur. Kejut. Kejut dengan nama Allah tak apa lagi. Takut kejut nama kata. Kuang-kuang. Dah, ada juga kejut. Kata lagi, kuang-kuang. Dah, mapulah. Dah, kalau ni kejut nama Allah tak apa ni. Sebabnya Allah. Mati, sebut nama Allah. Dah, takut benda lain pula. Itu dia. Wallahualam. Sekadar terhadap kasihan kita. Moga-moga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, yang baik, tak molek untuk diri saya dan tuan-puan para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Moga-moga kita menjadi hamba Allah yang sentiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki sifat kita, memperbaiki amal kita. Moga-moga kita dipilih di kalangan orang-orang yang soleh dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang baik datang daripada Allah dan Quran yang lemah itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Mungkin daripada kesilapan saya, daripada kejahilan saya, kedaifan saya ataupun ketidakpandaian saya, ataupun daripada nafsu yang jahat ini. Kadang-kadang dia mari nafsu setan ni dah gila. Dia mari cakap bumbu dan sebagainya, mari dalam keadaan bukan dengan ilmu, dengan nafsu. Kita tambah. Kalau benda tu tak molek, kita teruk jauh. Kita ambil yang bermanfaat, kita ambil yang berfaedah. Moga-moga yang bermanfaat ini
ini boleh menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan yang berfaedah ini kita tahu dan kita baiki untuk ke arah yang lebih baik insya-Allah. Wallahu alam. Untuk makluman tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ada madrasah di kampung Kuala Dura, Kuala Berang, Hulu Terengganu, kampung dekat kampung Jenago, kenal Jenago. Deng Pangahnya. Di sana kita ada bina satu madrasah di kampung Dura. Madrasah ni baru kita bina dan masih lagi memerlukan sumbangan yang begitu besar lah kalau kiranya. Dan sumbangan ini yang begitu besar, kita juga buka wakaf mana-mana yang nak beli tanah untuk kita wakafkan. Contohnya satu lot tanah RM50 sekaki. Mana nak beli sekaki, 2 kaki, 10 kaki, ke mana mulah nak beli banyak mana pun boleh. Itu untuk wakaf. Ataupun kita nak menyumbang, nak membina bangunan-bangunan madrasah yang kita sedang bina, dialu-alukan. InsyaAllah apa yang kita sumbat ini dinilai oleh Allah SWT sebagai ganjaran yang besar. Inilah molek lalu sebut gini, ini aku nak kabar antara amalan yang paling disukai mereka yang telah mati yang nak balik mula atas dunia adalah bersedekah ataupun berinfak. Dia ada dua je. Apabila orang mati dia nak hidup mula atas dunia, apa dia? Dia nak mati dalam keadaan mati dalam jihad, mati dalam menegak agama Allah. Yang kedua, dia nak bersedekah. Nak bersedekah, nak bersedekah supaya apa? Dak menjadi orang yang panggil banyak tanah hasil kita, duit yang kita cari. Dak contohnya kita nak dapatkan rumah, kita nak dapatkan rumah, kita kena usaha kerja. Nak dapat rumah kena beli, nak beli rumah kena ada biti pula kita kena kerja. Kita kerja siang malam dapat rumah pula belum tentu kekal. Kalau kita mati tak dapat dah. Kita dah boleh bawa dalam kubur. Anak cucu kita ambil. Tetapi kita boleh ambil rumah kita ni hak dalam syurga. Apa dia? Hak kita infak, hak kita bantu, hak kita beri, hak kita orang panggil zakatkan ataupun yang kita wakafkan ini lah harta kita di akhirat kelak. Begitu juga kita bersungguh-sungguh untuk beri kepada Allah Ta'ala, sumbangkan untuk agama Allah Ta'ala. Inilah harta kita untuk kita bekalkan di akhirat kelak. Mudah percaya, aku khabar, mu sumbanglah sebanyak mungkin, mu mati baru mu tahu apa mu sumbang. Lepas tu mu nak balik mula nak sumbang. Dah. Kalau mu sumbang sikit rugi lah. Wallahu alam. Itu yang pertama.